1. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara arus tapak IB dengan arus pengumpul IC bagi transistor NPN. Susunan radas bagi eksperimen ini ditunjukkan dalam rajah 1.1. Jadi ini rajah 1.1 kita. Kita ada rheostat, kita ada transistor, kita ada perintang, kita ada milliammeter, kita ada bateri, kita ada microammeter, kita ada Swiss dan kita ada sel kering. Eksperimen dijalankan dengan melaraskan rheostat untuk menetapkan nilai arus tapak IB bagi mendapatkan nilai arus pengumpul IC yang sepadan. Rajah 1.2 menunjukkan ralat sifar X pada milliammeter. Ini rajah dia 1.2. Rajah 1.3 di halaman 4 menunjukkan bacaan milliammeter ICX bila arus tapak IB sama dengan 10 mikroampere. Eksperimen diulang dengan bacaan arus tapak IB 20 mikroampere, 30 mikroampere, 40 mikroampere dan 50 mikroampere. Bacaan milliammeter yang sepadan ICX ditunjukkan pada rajah 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7 di halaman 4, 5 dan 6. Rajah 1.3. Rajah 1.4. Rajah 1.5. Rajah 1.6. Rajah 1.7. Soalan A. Bagi eksperimen yang diterangkan, kenal pasti 1. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Soalan yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Daripada penyataan masalah, seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara ayat yang pertama, arus tapak IB dengan arus pengumpul IC. Jadi arus tapak IB, arus pengumpul IC adalah pemboleh ubah. Jadi bagaimana kita hendak memastikan yang mana satu sama ada arus tapak ataupun arus pengumpul adalah pemboleh ubah dimanipulasi atau bergerak balas. Rajah 1.3 di halaman 4 menunjukkan bacaan milliammeter ICX bila arus tapak IB 10 mikroampere. Eksperimen diulang dengan bacaan arus tapak IB. Di sini bacaan IB diberi banyak kali. Bermaksud arus tapak ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Jadi ini jawapannya ya anak-anak. Arus tapak, pemboleh ubah dimanipulasi. Bergerak balas, arus pengumpul IC. Kalau anak-anak tidak membuat simbol ini pun tidak mengapa. Tulis sahaja arus tapak. Pemboleh ubah dimalarkan. Jawapannya bilangan bateri atau nilai kerintangan pada perintang. Bagaimana cikgu dapat dua jawapan ini? Sentiasa rujuk kepada gambar rajah. Dalam gambar rajah ini, milliammeter dengan microammeter kita tidak gunakan sebagai pemboleh ubah dimalarkan kerana dia adalah alat pengukur. Tetapi kita tengok kepada nilai lain yang boleh kita cari yang digunakan sama sepanjang eksperimen dijalankan. Contohnya perintang. Perintang mempunyai nilai kerintangan. Jadi sepanjang eksperimen kita pakai perintang yang sama, bermaksud nilai yang sama. Rheostat. Rheostat kit adalah perintang boleh laras, bermaksud nilai kerintangannya berubah-ubah. Sepanjang eksperimen nilainya tidak sama. Jadi rheostat tidak boleh. Kalau kita ambil transistor, soalan sendiri telah menyiasat hubungan antara arus tapak dengan arus pengumpul, iaitu datang daripada kaki transistor. Jadi transistor tidak boleh. Kalau kita ambil sel kering boleh sebagai bateri. Tetapi yang ini lagi tepat. Bilangan bateri yang kita gunakan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bateri. Jadi bilangan bateri kita sepanjang eksperimen ini berlaku adalah bilangan yang sama. Jadi dua jawapan pilihan di sini, nilai perintang ataupun bilangan bateri.
Rekod bacaan ralat sifar X di ruang yang disediakan pada rajah 1.2. Jadi kita catat pada ruang yang disediakan. Yang berikutnya, catat bacaan ICX di ruang yang disediakan pada rajah 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7. Maka catat di ruang yang disediakan. Bacaan ralat sifar. Bagaimana mencatat bacaan ralat sifar? Pertama, tengok skala. Skala ini kosong sehingga 10 dan mempunyai senggatan di dalamnya sebanyak 9 senggatan. Bermaksud jika sini kosong, senggatan yang pertama bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi di sini bacaan menunjukkan nilainya 1. Jadi tulis 1. Jangan tulis 1.0 kerana nilai ini tidak boleh memberi apa-apa titik perpuluhan. Nilainya hanyalah 0, 1, 2, 3. Tidak ada nilai perpuluhan di antaranya. Jadi bacaan ralat sifar kamu adalah 1. Catat bacaan ralat sifarnya di sini. Jika anak-anak mencatat di tempat lain, dikhawatiri anak-anak akan kehilangan markah. Begitu juga dengan rajah 1.3. Mencatat bacaan, kamu kira skala yang ada dan jarak antara skala 0 ke 10. Di dalam ini ada 9 senggatan. Bermaksud nilainya sama. Jika di sini 0, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka jawapannya adalah 9 miliampere. 9 miliampere. Jangan ditambah 0 kerana skala tidak boleh memberikan bacaan perpuluhan. Soalan berikutnya, bagi setiap nilai ICX di 1B2, hitung nilai sebenar arus pengumpul IC dengan menggunakan persamaan berikut. Di mana X ialah ralat sifar pada miliameter, IC sama dengan ICX tolak X. Jadualkan keputusan anda bagi semua nilai IB, ICX dan IC. Ini bermaksud murid-murid kena buat jadual yang mempunyai 3 nilai ini, IB, ICX dan IC. Susun ikut turutan ini. Jadi seperti ini 3 nilai yang dikhendaki, IB bersama unitnya, ICX unitnya dan IC unitnya. Perlu ke menunjukkan jalan kerja, jalan kira untuk mendapatkan IC? Jawapannya tidak perlu. Tapi jika murid menunjukkan jalan kerja, tidaklah menjadi kesalahan. Pada graf di halaman 9, lukis graf IC melawan IB. Jadi murid-murid lukis graf dengan mengambil nilai IC dan IB daripada jadual yang sebelum ini. Jadi murid-murid, inilah nilai IB dan inilah nilai IC yang perlu murid-murid plot untuk melukis graf IC melawan IB. Graf IC melawan IB, sentiasa ingat yang di hadapan IC adalah paksi Y. Yang di belakang IB adalah paksi X. Paksi X adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Paksi Y adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Jangan lupa tulis nama paksi dan unit yang sepadan. Untuk hubungan graf, sila perhatikan yang di bawah ini, di mana garisan graf memotong paksi. Garisan graf memotong begitu hampir dengan titik tengah
ataupun asalan ataupun kosong-kosong, maka hubungan graf kita akan sebut sebagai berkadar terus atau berkadar langsung. Sekiranya terjarak selepas satu petak kecil terjarak ke belakang, bermaksud hubungan grafnya adalah meningkat secara linear. Sentiasa menulis ayat penuh untuk hubungan graf. IC berkadar terus dengan IB.